Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaddafi Jamal bin Jamaluddin, Presiden Majlis Belia Malaysia. Marilah kita sama-sama saksikan program Bual Bicara Youth Leaders di dalam MBM TV. Ruang yang mengumpulkan pemimpin-pemimpin anak muda yang mempunyai latar belakang politik yang berbeza, agama yang berbeza, bangsa yang berbeza dalam membincangkan isu-isu semasa yang sangat signifikan. Marilah kita ikuti perbincangan-perbincangan ini dan bolehlah kita sama-sama tinggalkan pesanan ataupun pandangan kita di dalam ruang komen di bawah untuk sama-sama kita bersama dalam perbincangan kali ini. Jumpa di MBM TV. Menggerak belia. Salam sejahtera. Anda bersama saya Rizan Hassan, Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia dalam sesi Bual Bicara Youth Leader yang akan membincangkan topik bertajuk agenda sosial satu keperluan mendesak. Bersama saya pada hari ini ialah di sebelah kanan saudara Wan Muhammad Husni Abdullah, Esko Majlis Belia Malaysia. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, ya. Dan sebelah kiri saya aktivis sosial yang banyak memperjuangkan isu-isu masyarakat, terutama golongan belia dan juga kanak-kanak, saudara Tuan Syed Azmi Al-Habsyi. Khabar Syed? Baik. Okay, banyak isu sekarang tentang gejala sosial dan sebagainya. Kalau tak ada, kita tak ada kerja. Tak ada kerja betul Okey. Kita akan terus membincangkan topik kita agenda sosial suatu keperluan mendesak, di mana hari ini bila kita bercakap tentang golongan muda, persepsi ataupun stigma akan terus menjurus kepada gejala sosial. Dan hari ini bila kita tengok gejala sosial yang berlaku dia semakin ekstrim. Sedangkan kalau kita sebut sosial ini, dia ada terlibat dengan soal ekonomi, soal politik, budaya, pendidikan, termasuk juga agama. Jadi agaknya lah dengan apa yang berlaku pada hari ini, rasanya root cause isu gejala sosial ni datangnya dari mana? Mungkin kita boleh mulakan dengan Tuan Syed. Okey. Kalau kita nak kata root cause dia, jadi semua orang kita tahu kalau kita nak menyelesaikan satu masalah, kita kena selesaikan daripada punca dia. Saya yang lebih kepada aktivisme kanak-kanak. Jadi kita lihat dua, sama ada pendidikan atau kekeluargaan. Okey. Tapi benda macam tu dari segi usia belia kita yang 15 ke atas, dan 15 tu sampai ke 17 tu masih lagi kanak-kanak. Okay. Jadi yang ni yang banyak orang terlepas pandang, dan ini adalah antara golongan yang kanak-kanak yang selalunya kita tak kisah. Jadi kalau nak menjawab terus soalan tu, dia pendidikan pun terlibat sebab dia masih lagi aktif dalam pendidikan sekolah menengah. Tapi yang paling penting dan saya rasa puncanya adalah kekeluargaan. Seperti mana yang kita tahu, untuk melindungi satu kanak-kanak, kita kata yang 17-15 tu dia kena cover semua. Dia kena cover semua bidang yang lain. Sebab kita boleh jaga anak kita baik-baik, kita boleh jaga remaja kita baik-baik, tapi kalau persekitaran dia tu tak sihat, tersesat juga. Okay. Mungkin dari segi sudut pandang pemimpin yang berada di akar umbi bagaimana? Pada pendapat saya, Cik Izan, saya setuju dengan apa yang Tuan Syed cakap tadi. Apa juga permasalahan sebenarnya ini pada pandangan saya lah. Ia bermula daripada rumah. Dan kalau kita lihat pada hari ini, gejala sosial di kalangan belia ni meningkat adalah sebab faktor persekitaran di rumah. Bila bermulanya dari rumah itulah tidak harmoni. Kita ambil contoh mudahnya, bila berlakunya penceraian lah kita ambil. Itu adalah satu impak yang amat besar tu untuk anak-anak, untuk mengharungi hari-hari yang mendatang. Dan apabila dia pada situlah dia akan berkawan rapat dengan gejala-gejala sosial ni. Tapi betul tau, cuma nak tambahlah juga, yang kita nak ubah juga sekarang ni kan, persepsi orang kata kalau dia porak-peranda, dia miskin, dia susah, dia OKU je. Tapi tak semestinya betul. Macam yang kita nampak sekarang, kalau anak tu dia berada pun tapi kurang mendapat perhatian ibu bapa, hantar semua tuition, hantar semua tu, sama juga. Jadi itu pun dimasukkan dalam persekitaran yang tidak sihat. Kemewahan kebendaan tak semestinya akan tu. Mana yang lebih agak pemberatnya tu di mana? Sebab kalau kita tengok dalam isu macam-macam isu yang berlaku dari segi bunuh lah, bakar dan sebagainya, sama ada pendidikan di sekolah ataupun parenting skill yang sebenarnya perlu lebih banyak ditekankan.
Sebab kalau kita tengok banyak juga dikatakan disalahkan kepada pihak sekolah kerana dari segi pendidikan dan sebagainya yang tidak relevan, tidak ada nilai, tidak ada value lagi, yang tidak ada rohnya lah dikatakan. Tapi pada masa yang sama berkenaan dengan parenting skill ni isu, sebab ibu bapa hari ini dia tidak dilihat sebagai tidak ada skill. Macam mana tu? Saya kira macam saya katakan tadi, segalanya bermula dari rumah, parenting skill. Kalau kita lihat pada sudut ketika inilah, hari ini, ibu bapa akan bekerja, dia keluar pukul 6 pagi, dia balik 7 malam. Dia nak bersama dengan keluarga tu kurang. Dan juga kita pun tidak boleh meletakkan sepenuhnya tanggungjawab ke atas guru-guru. Guru-guru ni berapa masa sangat, kalau satu subjek pun setengah jam, 40 minit ke 1 jam saja. Dan bagi saya, ia bermula dari rumah lah. Ibu bapa itulah memainkan peranan penting. Saya nak tambah belah lain sikit. Memang saya setuju dan tak ada salah dekat situ. Tapi sistem atau modul pendidikan yang sedia ada sekarang ni pula pun tak cater kepada budak, cater pada harapan negara bagi saya. Jadi yang tu pun salah. Sebab kalau kita tengok dari segi perkembangan remaja dan belia, dari segi pemikiran dia macam mana, pengaruh media sosial dia macam mana, dia patutnya lebih relevan. Cuma saya nak minta pendapat lah. Kalau kita kata soalan kepada budak 17 tahun lah, katakan kan, apakah model kereta ini, contohnya kereta-kereta kat Malaysia, mungkin dekat pedalaman Sabah tak pernah nampak. Dan bagi dia tu pendidikan. So itu pun salah juga. Jadi walaupun kita suka sekarang ni, antara isu sosial yang paling orang suka ialah menuduh saling sesama sendiri. Dia tak nak menerima hakikat yang problem ni ada, dan mereka memelintingkan ada kepentingan untuk membetulkan ni dari segi ibu bapa dan juga dari segi Kementerian Pendidikan. Kita letak macam tu. Contoh juga dari segi keibubapaan juga, macam kita tahu kalau yang Muslim, kursus kahwin dia paling lama berapa? 36 jam. Tapi kita dapat tahu kalau dari segi agama Kristian, contohnya, dia boleh jadi berminggu sampai 6 bulan maksimum untuk mendapatkan pendidikan keibubapaan yang lebih baik dan harmoni. Dan bukannya yang Muslim atau yang Melayu tak buat, dah buat tapi tak mendapatkan sokongan. Jadi itu pun pendidikan. Nampak tak? Jadi pendidikan kita khususkan pada budak saja. Malah pendidikan pada ibu bapa tu pun tak diolah. Kita bukan masyarakat yang suka mencari ilmu macam tu. Budaya tu kita tak ada. Soal budaya soal budaya ilmu lah maksudnya, kan? Okey, kemudian kita tengok isu ni semakin membara. Kita risau seolah-olah akan wujud satu lost generation, generasi yang tertinggal, maksudnya generasi yang terpinggir, generasi yang penuh dengan masalah, dan seolah tidak ada peluang kedua kepada mereka ni. Sebab kita terlalu sangat macam Tuan Syed berkata, harapan negara tadi tu, sehingga kan pelaburan banyak diletakkan kepada pembangunan ekonomi sebagainya, tapi pelaburan sosial tu dilihat macam tak berapa nak ada dan tak berapa nak jelas, ataupun mungkin ada pertendihan peranan di antara kementerian dan agensi. Bagaimana kita nak memberi mesej kepada kepimpinan negara bahawa pelaburan kepada social agenda ni adalah amat penting. Mungkin sebagai pemimpin belia mungkin boleh kongsikan sikit. Saya kira persoalan itu, saya ambil contoh di Majlis Belia Malaysia. Di Majlis Belia Malaysia ni kita ada satu program, satu belia satu kemahiran. Dia lebih menjuruskan kepada belia-belia berisiko. Apa yang dilakukan oleh Ketua Penerangan Saudara Rizan Hassan, dia touching semua golongan-golongan belia. Saya kira itu, saya menampakkan kerajaan dah memandang benda tu. Cuba kalau boleh kita nak lebih lagi impact daripada pihak kerajaan, agar golongan-golongan ni dipandang. Maknanya kita terus mendekati mereka. Dan apa yang kita usahakan selama ni, kita harap ia akan mendatangkan sesuatu lah, macam mana Tuan Syed kata tadi, beli harapan negara, kan. Tetapi kita memang kita menceritakan beli harapan negara ni, tapi dari aspek pendidikan juga, mereka ni kita perlu dekati, perlu sedekat-dekatnya. Tapi bukan tapi, ni macam lawan aja kerja ni, bukan. Tapi saya nak tambah jugalah macam ni. Apa tu, kalau kita kata macam tu, standard bila orang kata belia atau yelah terpinggir, memasak, menjahit, bagi motor, gunting rambut. Memang saya rasa macam ya Allah, tak up langsung. Jadi tapi kerajaan pun dah menyediakan platform macam Magic Social Enterprise, di mana you boleh fikir jauh ke depan, apa lagi kat situ. Tapi kita nampak walaupun kita diberi peluang macam tu untuk belia kita pun, dia punya mindset tu untuk cuba benda baru tu pun dia tak berani.
Okey, dan saya selalu salahkan pengangkutan dalam negara ni sebenarnya. Sebenarnya opportunity tu memang banyak kat luar. Orang kata ada kerja, tak ada, banyak. Tapi masalah utama bagi saya adalah pengangkutan. Sistem pengangkutan akses tak ada. Jadi kita boleh menjadikan semua ni, dan sorry to say lah, Majlis Belia Malaysia, yes, I agree, satu belia satu kemahiran tu, tapi kita tengok dia punya produk akhir dia, semua boleh kerja, ada skill dia, tapi set dia sama. Ada tak antara mereka yang lagi berani sebenarnya nak kata baiki motor atas kapal terbang? Tak ada lagi dan tak perlu. But my point is, dia mesti luar daripada tu. Dan adakah struktur kita ni membenarkan mereka lebih hebat daripada kita? This is the problem dengan kita punya pendidikan. You tak boleh lagi pandai daripada bos. Betul. So, bila benda-benda macam tu menimbulkan kekangan, so buat apa budak-budak ni, baik tunggu aja. Cuma bukan kata semua. Cuma inilah benda yang kita nak kena dia orang berani sikit ke depan. Bila dia buat benda lain sikit aja, dah kita kata dia ni tersesat, rebel dan semua label-label negatif macam tu, tanpa kita lihat kenapa dia nak buat macam tu. Kenapa space tu macam mana, kenapa sebenarnya skateboarding ni mesti nak buat kat bandar. Kenapa juga kalau dia nak merempit mesti kat tempat yang membahayakan diri dan orang lain. Okey, tapi kita tak pernah dapat kupas isu tu pasal kita ada pendapat kita sendiri. Okey, ini yang akan kita selepas ni yang akan kita banyak sentuh tentang cabaran dalam dunia digitalisation dan sebagainya, supaya anak muda kita lebih terhadapan. Kita berhenti berehat dulu, kita sambung kemudian. Okey, terima kasih, kita bersambung membincangkan berkenaan dengan agenda sosial suatu keperluan mendesak. Okay. Sebentar tadi kita dah berbincang tentang cabaran dan sebagainya. Saudara Wan Husni, apabila kita sakit, kita jumpa doktor. Okay? Dan kita harus menceritakan apa yang kita sakit pada hari itu. Dan juga kalau kita ada sejarah, kita menceritakan. Masalah pemimpin kita hari ini, sama ada pemimpin belia ke, pemimpin setempat, pemimpin masyarakat, dia sakit, dia tahu nampak sakit, tetapi dia tak menceritakan kepada doktor sejarah penyakit dia, dan akhirnya doktor pun bagi ubat yang salah. Okey? Betul. Dan bila salah, maksudnya dia tak sembuh lah. Kan, mungkin kalau dia demam, dia baik pada hari itu, tapi demam dia ada punca daripada penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini yang berlaku sekarang ni. Dan masyarakat dia tak rasakan sangat apakah inisiatif sosial yang ada untuk membantu mereka. Bagaimana sebagai pemimpin belia, perkara ni kita nak tangani? Apa yang Cik Izan cakap tu adalah hal yang benar tu. Sebab kalau kita lihat pada situasi hari ni, pemimpin sekarang ni, dia lebih suka berpura-pura. Berpura-pura cerita bagus je lah. Dia cerita bagus je lah. Dia tidak menceritakan keadaan sebenar, apa yang berlaku sebenar-benarnya. Kadang-kadang ni berkata benarlah walaupun pahit. Kita bagi saya, untuk masa sekarang ni, di zaman penuh IT semua ni, kita maklumat sedang dapat, dah tak boleh nak tipu apa juga, walaupun single cent, everything semua kita akan tahu. Okay? Dan kalau kita lihat pada masa kini, belia-belia boleh dapat tu sekejap saja. Dan cara nak menangani tu macam banyak, orang kata banyak, tinggal lagi pendekatan nak digunakan tu tepat atau tidak saja. Seperkara lagi yang kalau tadi ada sentuh tentang isu pengangkutan. Maksudnya ia berkaitan juga bila sebut social issue ni, agenda sosial ni juga bukan sekadar menangani gejala itu saja, tetapi ekosistem yang menyumbang kepada masalah juga harus diperbaiki. Contoh tadi soal pengangkutan, kemudian dari segi mungkin peluang pekerjaan, peluang kedua, dari segi mungkin juga isu tempat selamat. Hari ini kalau kita tengok generasi muda kita, daripada kanak-kanak yang tadi umur 15 hingga 17 tahun, yang berhadapan dengan tekanan, yang berhadapan dengan ancaman sosial di luar, lepas waktu sekolah nak menunggu sampai ke mana, kat mana dia nak pergi? Jadi bagaimana, ke mana tempat selamat yang dia nak pergi? Kalau dia di tengah bandar, sudah pasti ancaman dia lebih hebat lagi. Dan saya pasti sebenarnya ancaman besar di luar bandar lagi hebat. Sebab lagi senang nak buat benda teruk. Jadi macam bagaimana agaknya yang perlu kita fikirkan tentang tempat selamat pada golongan belia ni? Okey, yang tu agak kelakar lah. Rizan cakap tadi, dia kata kalau dekat luar bandar lagi tak selamat ke atau bandar. Tapi kalau kita tengok, kalau dari segi remaja hamil kita, kat bandar lagi tak selamat daripada luar bandar. So dia bergantung pada isu.
Dan itu memang betul. Wan cakap tadi memang saya setuju sangat sebab dia tak ada titik nak cakap kat mana nak dapat maklumat tu untuk belia tau. Orang kata sekolah, pergilah kat sekolah bagi tahu. Tapi remaja yang kita belia yang kita nak sampaikan dah tersesar, dah tercicir, tak pergi sekolah dah. Jadi kalau dulu tu pasal saya suka sangat tempat-tempat macam 7-Eleven yang ada papan notis yang besar, tempat room to let ke atau apa-apa event function kat situ, dia boleh tampal situ secara percuma. Ni pusat-pusat komuniti ni lah bagi saya adalah titik permulaan untuk menjadi tempat yang selamat. Kita amat saya harapkan sangatlah tahun ni dan akan datang rumah-rumah ibadat tak kisah apa agama menjadi tempat selamat, jadi tempat rujukan. Tapi kadang-kadang rumah ibadat pun dah jadi macam governmental punya ni, ada time saja yang boleh tu. Tak semestinya, ada juga yang macam kalau kita nak tahu, kita akan sentiasa tahu berapa kutipan Jumaat tu 24 jam sebab dia akan tulis kat situ. Tempat-tempat macam tu kita boleh sebarkan maklumat. Jadi kalau dia nak maklumat dia boleh pergi ke sana. Cumanya saya juga rasa in English we call it narration tau. Maknanya dia naratif perkataan dan vocabulary yang digunakan tak menarik minat. Kalau you cakap macam jumpalah dia ni adalah mantan. Sampai sekarang saya sebenarnya tak tahu mantan ni dah lepas bakal ke apa, saya tak tahu. Because kita tak diajar macam tu. Atau perkataan-perkataan yang terlampau formal sangat yang tak boleh yang tak sesuai digunakan pakai untuk peringkat umur tu. So tempat selamat dikreatkan oleh masyarakat tu sendiri. Tempat selamat bukannya sebab kita buat bangunan ini tempat selamat. Tak. Semuanya berlakunya molestation ke apa berlaku kat mana-mana. Saya tambah sikit lagi. Saya setuju dengan apa yang Tuan Syed cakap tu. Tempat selamat ni, rumah ibadat salah satu tempat selamat, dan apalah salahnya tempat selamat kita belia dengan, kita mesra dengan belia, mesra dengan remaja. Why not? Sekarang ni kita tahu remaja belia kalau nak duduk satu tempat mesti ada wifi. Kita buatlah. Ini duit dalam masjid berjuta-juta, tapi susah nak keluar, kita susah nak spend untuk golongan remaja, golongan belia kan. Saya melihat benda ini satu isu tau. Kalau kita lihat, kita pergi sesuatu masjid ni, kita ambil contoh kita rumah ibadat kita cukup lah, jangan kita sentuh orang lain. Duit banyak, tapi susah nak buat program. Kenapa? Sepatutnya benda-benda ini berlaku. Kalau itu tanggungjawab masjid, kita ambil masjid, tanggungjawab masjid ni. Kalau ada golongan susah, tak makan, tak apa, itu harus digunakan. Dia mesti ambil responsibility, keutamaan untuk mereka. Dan juga why not yang saya katakan tadi, kita mesra lah belia, mesra remaja. Why kita ada kan? Sebab tadi benda tu disentuh tadi Tuan Syed Azmi, iaitu budaya jangan lebih pada bos. Maksudnya budaya jangan lebih daripada ketua. Maksudnya jangan lebih dengan pentadbir. Bila lagi kalau bercakap dengan orang muda, kau kena hormat orang tua. Kau kena dengan cakap kau. Jadi ini dah jadi satu benda yang menular dan agak susah nak diperbaiki sebab dia jadi budaya tau. Tapi tak apa. Masih tak terlalu lama untuk kita perbaiki. Dan tadi juga Tuan Syed Azmi ada sentuh juga dengan daripada masyarakat untuk masyarakat. Dalam hal ni kita guna pendekatan asset based community development, ABCD. Maksudnya kita mengupayakan peranan dan juga kepakaran masyarakat tu. Soalnya sekarang masyarakat yang bagaimana? Yang kita nampak yang masyarakat hanya bersatu bila berkaitan dengan isu keselamatan, habis semua taman semua dipagarnya. Kan? Tapi isu-isu yang lain kan untuk menegur anak muda dia satu ketakutan. Jadi macam mana kita nak menggerakkan masyarakat supaya melihat agenda sosial ni bukan sekadar keselamatan semata-mata. Sebab itulah maknanya kita pun kena balik kepada masa lepas lah, balik pada asas kita. Orang kata kalau kita kena tahu benda asas dia. Kalau kita ambil konsep berjiran lah, ini kadang-kadang kita duduk dekat pekan, dekat bandar pun kiri kanan pun kita tak tahu. Maknanya kita harus dah sampai masa sekarang, kita kena jaga keterpekaian orang. Maksudnya benda-benda yang melibatkan keselamatan, melibatkan anak-anak kita harus tahu. Itu pendapat saya dah, sebab saya lihat pada zaman ni kau buat hal kau, aku buat hal aku, dah tak boleh lah. Saya nak tambah jugalah Rizal sebelum apa-apa kan. Kita pun tengok jugalah semua office kerajaan yang kita pergi sekarang. Memang ada yang baik, memang saya pujilah. Macam JKM, dia lebih mesra rakyat. Tapi kalau kita tengok kat hospital, misi, nurse, banyak dapat komplain-komplain kata kasar, kata garang. Dan drama TV pun sama. Dia dah tak bercakap lagi dah. Mak dengan anak tak bercakap, dia menjerit. Dia jadi menjerit tu akan menimbulkan jadi budaya dan jadikan norma dalam masyarakat tau. So sebenarnya dia bukan tanggungjawab satu parti entiti saja. Dia boleh jadi daripada bank kepada pasar ikan, kepada apa semua tu. Sebab kita dah hilang nilai murni sopan santun tu. Jadi benda tu tak boleh datang secara formal dalam kelas.
That's why sebenarnya kita nak timbulkan balik budaya-budaya itu semua. Betul. Pada zaman sekarang ni memang semua dah hilang. Okey, kalau macam tu kita bersetuju bahawa agenda sosial satu keperluan mendesak hari ini, sebab kita bercakap tentang sayangkan negara, sayangkan masyarakat, sayangkan komuniti, dan meletakkan kasih sayang adalah asas utama kepada kemajuan negara. Kita keterbatasan waktu, kita bagi masa seminit kepada saudara Wan dan seminit kepada Tuan Syed untuk buat rumusan. Bagi saya, belia pada hari ini adalah pemimpin masa depan. Okay? Kita mencorak mereka hari ini untuk masa depan. Yeah? Apa yang berlaku pada ketika ini, pemimpin sekarang ni kena bertanggungjawab lah. Okay? Dengan itu, kita belia-belia pada pemimpin pada masa sekarang haruslah menangani apa juga masalah gaji sosial yang ada, dan kita juga berharap kerajaan lebih peka lah tentang apa yang berlaku di sekeliling, maknanya faktor keselamatan, faktor macam Tuan Syed dari faktor pendidikan dan pengangkutan yang saya kira nampak pengangkutan tu banyak dah okey, tinggal lagi mungkin dia tidak menyeluruh lah dan kita berharap yang penting sekali belia-belia ni akan terus mempertahankan negara ni lah, sebab macam kita kata belia harapan bangsa. Saya nak komplimen aja bahawa dari belah belia pula saya nak cakap kena berani bersuara lah, sebab ni untuk anda juga sebenarnya, tapi kalau senyap aja tak membantu. Okey, satu mesej yang jelas dan kita lihat apa yang disampaikan adalah daripada hati sendiri yang mewakili juga golongan masyarakat di bawah sana, golongan belia di luar sana, kan, untuk kita sama-sama hadamkan sebagai bukan sebagai pemimpin semata-mata, tapi sebagai masyarakat yang cintakan kedamaian, cintakan kesejahteraan dan inginkan kesejahteraan itu dinikmati oleh semua pihak. Sekian sesi Bual Bicara Youth Leader MBM bagi topik agenda sosial satu keperluan mendesak. Terima kasih.